apa hidayah tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita tak mampu nak datang kaki kita melangkah ke masjid ni, ke surau ni untuk datang solat. Itu bila mana kita dengar laungan azan, semua orang dengar, dan kita dia haruskan untuk menjawab sunat. Harus sunat menjawab kalimah-kalimah tersebut. Namun bila sampai kepada hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, apa kita jawab tuan-tuan? La haula wala quwwata illa billah. Semuanya tidak ada daya dan upaya saya melainkan yang kehendak daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan bila syukurlah. Bila kita syukur atas nikmat ni, insya-Allah Allah akan tambah lagi. Namanya Allah bagi kita kekuatan untuk jaga waktu, 5 waktu, dan Allah beri kekuatan untuk kita gunakan solat-solat sunat yang lain. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, sesungguhnya Allah SWT telah jadikan 2 jenis kehidupan. Satu kehidupan yang ada mati, dan satu kehidupan yang tiada mati. Kehidupan yang ada mati ialah kehidupan dunia ni, kehidupan yang sementara ni, 60-70 tahun ni. Dan kehidupan yang tiada mati ialah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia sementara tuan-tuan, sangat-sangat sementara. Kehidupan akhirat abadan abadan, selama-lamanya. Kehidupan dunia ni kalau nak banding dengan akhirat, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia ni tuan-tuan. Satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita hidup 60-70 tahun tuan-tuan, agak berapa minit, berapa jam masa kita berada di akhirat. Allahu Akbar. Dunia dan segala apa isinya tidak ada nilai di sisi Allah. Jadi masa kita ni, masa kita ada dekat dunia ni, yang akan memberi kesan, nilai yang kekal di akhirat. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, Allah SWT dalam Al-Quran Allah beritahu dalam surah Al-Mulk, Allah SWT ciptakan mati dan hidup. Allah ciptakan mati dan hidup. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ayat tu kata lawak kita tafsir, Allah sebutkan mati dulu. Allah ciptakan mati dan hidup untuk Allah menguji siapakah di kalangan hamba-Nya yang paling baik. Yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak ilmunya, banyak harta, pangkat, tidak. Malahan kata ulama, siapa yang paling baik amalnya tu tuan-tuan sendiri pun amalan yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Maknanya bahawa buat amal baik ini pun belum cukup tuan-tuan. Kalau dia tidak disertakan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu. Allah. Jadi tuan-tuan mulia, sebab kita mau duduk ni dalam majlis ni untuk kita fikir sebenarnya. Ini adalah satu majlis fikir atas iman dan amal. Fikir bagaimana keadaan diri saya, keadaan saya nanti apabila saya mati, kembali kepada Allah. Sebenarnya kata ulama, hidup yang kita lalui sekarang ni bukanlah kehidupan sebenarnya. Kehidupan yang sebenar ialah selepas mati. Sebab Allah beritahu, Allah ciptakan mati dan hidup. Mana keadaan yang kita lalui sekarang ni bukanlah kehidupan sebenar. Kehidupan yang kita sedang lalui inilah akan mati dan dihidupkan kembali untuk selamanya di hari akhirat. Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, di dunia ni mungkin Allah bagi masa setiap orang berbeza. Ada satu hari dia dilahir, dia dah tak dapat dia dah mati. Ada diberi masa 10 hari, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Tidak ada hari ini kita tengok umurnya sampai ratusan tahun. Macam Nabi Nuh. Nabi Nuh buat dakwah ni tuan-tuan yang mulia, dalam Al-Quran diceritakan kurang 50 tahun, 1000 tahun. Ini bermakna Nabi Nuh buat dakwah 950 tahun, maka usianya lebih dari itu. Hari ini tak ada orang umur lebih 100 tahun tu kita tengok, rambut dah gugur, apa orang cakap, mata dah kabur, gigi dah terabur, dah dekat pintu kubur. Itu hakikat kita telah lihat.
Umur 100, paling sekarang ni rekod 130 tahun. Allah, kulit pun dah tak macam orang segar. Ini hakikat. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam masa hidup kita ni Allah bagi ni, yang 60-70 tahun ni untuk apa? Untuk apa Allah jadikan kita? Dan Al-Quran, Al-Cerita dan Surat Jin, Al-Ceritakan manusia dan jin. Jin dan manusia adalah semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Itu je tugas kita. Bukan bermakna 24 jam kita duduk je dalam masjid, ibadat, bukan itu. Setiap pergerakan kita, jalan kita, makan kita, masuk tandas, masuk masjid, apa lagi, berjalan, sekiranya kita ikut cara hidup Nabi SAW, barulah dikira ibadah. Mak tuan-tuan, macam kita masuk masjid, kalau kita tidak ikut sunnah, kita tak ambil berat tentang adab, kita nak masuk kaki kanan ke, nak masuk kaki kiri ke, boleh apa. Kalau orang tak faham, tak kisahlah, dia pun tak ada anggap tak atau bersalah. Sedangkan sunnah Nabi, dia akan jadi ibadat bila masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau masuk masjid kaki kiri, keluar kaki kiri, tak ada ikut sunnah. Dia tak ada ikut sunnah, dia ada kejayaan. Itu je sifat. Makan, semua orang makan. Makan yang orang tak sembah Allah pun makan. Kita makan tak baca doa, tak sebut nama Allah, dapat kejam, tak dapat sunnah. Kita nak relate itu, nak kaitkan. Masuk tandas, kaki kanan ke kaki kiri, itu aku lah. Tak jadi agama kalau masuk tandas kaki kiri, kaki kanan. Sunnah Nabi masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini benda, perkara-perkara sunnah, bukan sunat. Sunnah ni lah cara hidup Nabi. Sunat ni buat dapat pahala, tinggal tak apa-apa. Tapi kata ulama yang takwa, sunat buat dapat pahala, tinggal rugi. Bukan kalau saya belajar, tinggal tak ada apa-apa, memang tapi kita rugilah. Jadi tuan-tuan yang mulia, itulah maka kita mahu bina iman yakin kita. Apa itu iman? Iaitu kita meyakini perkabaran Rasulullah SAW tanpa kita melihat dengan mata kita sendiri, semata-mata mempercayai baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, kita tidak nampak Allah yang Tuhan yang kita sembah. Kita juga tidak nampak Rasulullah. Tapi kita nampak apa tuan-tuan? Al-Quran, hadis-hadis yang telah ditulis oleh ulama-ulama kita terdahulu. Daripada situlah kita belajar. Dan kita kena yakin dengan semua firman Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita. Sebab kita tak boleh pelecehkan walaupun benda tu kecil dari pandangan mata kita. Satu ketika baginda Rasulullah SAW tanya Sayyidina Bilal, aku dengar tapak tahu kakimu dalam surga. Masa atas dunia, tuan-tuan, Nabi tanya Sayyidina Bilal, apa amalan? Kata Sayyidina Bilal, tuan-tuan, tak ada amalan yang hebat. Dia kata apabila hamba batal wudu dan akan perbarui lagi wudu dan solat sunat berapa rakaat yang 5. Kalau kita nak wudu, nak semayang ni, tak semayang, terkentu waktu yang biasa, tak ada kisah, tak wajib pun. Tapi amalan ini tuan-tuan, Allah Akbar, Nabi beritahu pada Sayyidina Bilal, ini punya amalan syurga. Sebab apa? Amalan sikit tapi istiqomah. Amalan banyak buat sekali tak istiqomah, kurang kesannya. Contoh malam kita bangun 2 rakaat, tiap malam dapat mampu 2 rakaat, tapi tiap-tiap malam. Dengan kita buat setahun sekali macam nak tak tidur malam saya pagi, sekali qiyamul lail. Dia amalan yang sikit tu lebih disukai oleh Allah SWT. Kalau kita nak buat amalan nak duduk-duduk, amalan ni ke penghambaan diri. Apa tu iman? Iman itu ikhlas. Ikhlas tu duduk di mana? Di hati. Dan surah Al-Insan beritahu apa yang kita cakap.
atau kita sembunyi. Kan sudah surah Al-An'am. Semua Allah ketahui. Sama ada kita ucap atau sembunyi dalam hati itu, Allah tahu. Orang tak tahu. Kita cakap bagus, manis dengan kita, tapi dalam hati Allah tahu. Jadi tuan-tuan mulia, ni kita nak bina iman yakin. Bagaimana cara kita nak keluarkan segala keyakinan dalam hati kita kepada benda-benda dunia ni, makhluk. Selain daripada Allah adalah makhluk yang dicipta. Dia tak boleh beri manfaat, dia tak boleh beri mudarat, dia tak boleh bagi mati, tak boleh bagi hidup. Ajal, maut, jodoh, ketua, semuanya di dalam genggaman Allah. Dalam hadis dan Sahih beritahu apabila anak Adam dalam rahim ibu dia, Allah SWT telah tentukan 4 perkara. Satu, rezeki dia, berapa lama dia hidup, dah tertulis. Bila kedua, ajalnya, bila dia akan mati, semua dah tertulis. Ketiga, jodoh pertemuan dia, siapa jodoh pertemuan dia. Dan keempat ialah matian dia, di mana dia akan mati. Jadi kalau kita belajar iman, yakin yang betul pada Allah, belajar tauhid, hukum hakam, kita punya iman tak boleh sama dengan orang yang tak sembah Allah. Takkan kita pun boleh yakin sama dengan orang yang tak sembah Allah tentang benda-benda yang berlaku sekarang. Yakin kita kena betul. Tak ada boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat langsung, tapi itu daripada Allah SWT. Ubat tak boleh menyembuhkan Allah. Makanan tak boleh kenyangkan Allah. Mata tak boleh bagi melihat Allah. Ada orang ada mata, ada telinga, cukup sifat, tapi tak boleh lihat, tak boleh dengar. Ada mulut, tak boleh cakap. Siapa bagi cakap, tuan-tuan? Allah. Siapa bagi mendengar? Allah. Itulah hakikat kita belajarkan tauhid. La ilaha illallah. Nafi makhluk isbat Allah. Jadi kalau kita cakap Allah kuasa, tapi kalau lah tak boleh. Tanya lepas ni. Kalau kata ya tapi kalau kita ni tapi yang belakang tak jadi. Kita kena usaha, kena kerja, ikhtiar semua. Tapi yang beri rezeki ialah Allah. Kita makan ubat ikhtiar, tapi yang sembuhkan Allah. Itu betul. Tapi itu pun cakap tahu, kena mau nafikan juga. Allah lah yang sebab satu ketika zaman Rasulullah, ada satu orang sakit, pergi jumpa Nabi. Nabi cakap, dengan penyakit itu keluar dari badan ini. Satu orang sahabat, penyakit itu pergi. Satu kali datang lagi balik penyakit itu pada orang tepuk, satu orang ni. Lepas tu orang ni pergi berubat dengan satu orang Yahudi. Jadi baik. Maka apa yang terjadi, tuan-tuan? Seolah macam Nabi punya ni tak, orang Yahudi pula lagi hebat. Allah. Nabi panggil penyakit tu, pemuda tu panggil penyakit tu dalam bentuk lembaga, tanya. Apa dia beritahu, tuan-tuan? Ustaz cakap, masa penyakit tu Nabi suruh pergi. Sebab itu arahan Nabi penyakit tu pergi. Tapi perintah Allah belum lagi. Dia datang balik dulu dekat orang. Tapi masa orang Yahudi tu ubat, kebetulan penyakit tu nak pergi, baik, maka dia pergi lah. Nampak, tuan-tuan? Supaya iman tak rosak. Itu saya kata Ustaz cerita macam kata dulu zaman Rasulullah, kalau ini ada penyakit, sini ada, jangan pergi tempat ni, pergi ni atau dia. Rupanya saya jahil dengar, betul takut penyakit. Sebenarnya Nabi larang jangan pergi supaya kita iman sahabat tidak rosak. Sebab kau pergi sana lah tu kau dah jahil. Kita orang jahil kan, orang belajar. Betul, kalau dia pergi penyakit dah kan, yang dah yakin pergi sana lah tadi. Sebenarnya supaya jangan berlaku kayak rosak iman, jangan pergi. Yang sakit jangan pergi tempat yang baik jangan pergi tempat yang sakit. Yakin hanya kepada yang esa, yang salah. Ini keyakinan yang kena ada. Bagaimana kalau kita mati, tuan-tuan, dalam keadaan iman kita rosak, kita semayang, kita baca Al-Quran, jazai, ini boleh penyakit. Ini macam mana kita punya? Kita tanya, kita belajar tanya iman kita. Kan yang orang lain kita. Mana kalau aku mati, saya Allah boleh kuasa. Macam mana? Sedangkan kita kata la ilaha illallah, nafi malu sebab Allah. Lepas tu kata ulama, untuk buang benda ni hari-hari mau dakwah, cakap kebesaran dan kehebatan Allah. Allah lah yang berkuasa. Selain Allah tak ada kuasa.
Kenapa terjadi begini? Kata ulama, sebab bila benda yang lemah Allah nak ajarkan kita, Dia yang maha besar, maha hebat, maha agung, maha berkuasa, tak nampak. Makhluk yang diciptakan pada yang halus dan kecil tak nampak, sama cuma berbeza. Kenapa orang lebih takut makhluk yang kecil daripada Allah yang maha besar? Sebab benda yang kecil tercakap, di rumah cakap, di belakang radio, di kedai, di masjid, semua cakap. Benda yang lemah jadi kuat. Tapi Allah yang maha besar, kita tak cakap. Allah hidup, Allah merdeka, Allah yang berkuasa, Allah bagi kita lihat, bagi kita sihat, bagi kita rezeki. Cuba suasana ni ada di mana-mana. Tuan takutlah kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilah semua datang masjid. Allah Akbar, Allah Akbar. Pasal malam pun orang kita sama juga dengan orang tak sembah Allah. Macam mana nak cakap Islam bagus, Islam baik? Cina orang tak buka Islam, dia tak ada tahu Al-Quran hadis ni tu. Dia tak baca, dia tahu kita. Macam mana iman? Inilah penting, kena usaha atas iman kita. Iman yang kita jumpa Allah, iman kena sahih 100%, 100% yakin hanya kepada Allah, dan meyakini dan mengikuti cara hidup suci murni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau macam mana kita kena keluar, insya-Allah tuan-tuan, kita kena keluar bina iman yakin tu. Cakap hari-hari. Ulama kita ulang cakap sebanyak satu hari 25 kali. Ia bermakna setiap 1 jam cakap Allah kuasa, mana tak ada kuasa, Allah yang buat, Allah yang maha hebat, Allah yang maha besar, Allah yang bagi kita rezeki, ajal maut semua dari Allah. Cakap supaya apa yang kita cakap tu masuk dalam hati kita, keluar daripada segala hati kita ni kebesaran makhluk ini. Itu cara kata ulama nak keluarkan keyakinan pada makhluk daripada hati kita. Umpama yang mudah tuan-tuan, kalau satu cawan, satu bekas ada air kopi, kita nak masuk susu yang putih jernih, campur je, boleh jadilah kopi susu. Lemak manis santan kelapa muda. Tapi kena buang itu kopi tu, barulah dalam bekas tadi susu yang jernih. Dalam hati ada lain daripada Allah, zulmat. Dalam hati yang ada selain Allah, benda yang zulmat, kotor. Nak campur yang bersih, kebesaran Allah dia takkan bersatu. Allah SWT ciptakan makhluk ni berpasangan, hati satu. Kata lama, kalau dalam hati hanya ada Allah, hakikatnya dunia di luar. Tapi kalau dalam hati ada kebesaran makhluk dalam dunia, hakikatnya kebesaran Allah di luar. Sebab tu kata ulama tuan-tuan ni, kita mau apa tuan-tuan? Kita mau usaha dunia ni jangan letak dalam hati kita. Ada duit, usahalah kita kumpul lah banyak-banyak harta, rumah, kereta, tapi jangan letak dalam hati. Duit kena letak dekat bank. Harta kita simpan ni. Hati ni kecil, tapi kebesaran cinta pada dunia ni ada dalam hati. Boleh simpan sini. Dan kena keluar jalan Allah untuk buang cinta. Tuan-tuan buka Quran, yang tanya Ustaz, ada surah At-Taubah ayat 24. Apa Allah cinta di sana? 8 perkara. Kata Allah, kalau kamu cinta daripada aku, Allah dan Rasul serta jihad jalan Allah, Allah bagi ancaman. Apa yang 8 perkara? 5 makhluk, 3 benda. Bapa-bapa, dia tak sebut ibu. Bapa-bapa, saudara, isteri, anak, kaum kerabat, rumah, tempat tinggal, harta, perniagaan. Lebih kita cinta daripada Allah dan Rasul dan jihad di jalan Allah. Beri amaran yang keras. Itu itulah tuan-tuan, kita kena luangkan masa, kita kena bantu agama. Agama ni milik kita, bukan saja rumah ni rumah saya, kereta saya, duit saya, tanah saya. Agama itu agama saya. Kalau orang langgar perintah Allah, orang tak solat, kita patut rasa sedih dalam hati kita. Kesian. Kata Nabi, apabila satu orang dapat satu maksiat, naklah dia cegah dengan tangan dia. Dia ada kuasa, dia bersihkan dengan tangan dia. Bila dia kalau dia tak mampu, dia guna ucapan dia, lidah dia. Ini tak boleh, ini tak
dia boleh cakap orang di bawah dia. Yang ketiga, darjat iman ni benci dalam hati. Tak ada lagi bawah daripada itu. Benci dalam hati macam mana tuan-tuan, kata ulama? Kita benci sifat yang ada pada dia, amalan buruk dia, tapi kita tidak boleh menjauhkan diri kita dari dia. Kita tengok dia buat benda buruk, maka kita terus jauhkan. Bukan begitu. Kita sepatutnya memberi nasihat, ajak berkunjung ke kasih sayang, dengan kasih sayang. Itu sebenarnya. Kita kalau tak suka, kita dah tolak semua terus. Berarti kita kena keluar ni nak latih diri kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerja dakwah ni perintah Allah. Bukan kita kata suka, tak suka, saya tak mampu, saya tak boleh. Ini perintah Allah. Dalam Al-Quran Allah beritahu, wa zakir fa inna zikratan faul mu'minin. Tetaplah memberi peringatan. Sesungguhnya peringatan itu benda yang bermanfaat bagi orang mukmin. Dan Nabi SAW bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kita dah tahu banyak benda, kita dah belajar macam mana. Kalau tak sampai, kita tak sampai, kan kita akan didakwa. Di mana? Di yaumil mahsyar. Sebab tu tuan-tuan, dia kita kena buat kerja dakwah. Kerana Nabi tidak sempurna iman seorang kamu. Kalau dia tak kasih saudara dia, seperti mana dia kasih diri dia sendiri. Dan Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga seorang itu sehingga dia beriman kepada Allah, dan tidak beriman seorang kamu sehingga dia berkasih sayang. Nabi SAW beritahu sahabat bagaimana untuk datangkan kasih sayang, maka sebarkanlah salam. Maka kita buatkan ziarah rumah-rumah, sebarkan salam, hubungkan silaturahim. Untuk apa? Untuk dapat rahmat kasih sayang.